Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So hari ni kita nak tengok, kita nak sambung chapter 5, Introduction to Probability. So hari tu kita dah buat beberapa example how to find ataupun calculate probability. So ada lagi satu example. Example number 5. The question is, one student feels that the probability of him getting grade D in statistics course is 1/8 and the probability of him failing in that course is 1/16. What is the probability of him getting a better grade than D? So macam mana kita nak cari probability getting a better grade daripada D? So maksudnya dalam exam kita ada grade A lah, grade A sampai B, C, D, E dengan F. So dia dapat D adalah 1/8 and failing. So maksudnya fail, kita assume E dengan F adalah fail lah. So akan dapat 1/16. So berapakah getting a better grade daripada D? So berapa probability dia akan dapat A, B ataupun C? So you kena faham yang probability ni bila kita totalkan semua, dia akan dapat 1. Okay, so maksudnya bila yang exam you akan dapat A sampai F lah. Tapi tak kisah yang mana-mana, yang penting you confirm akan dapat A sampai dengan F. Cumanya probability kalau fail 1/16, probability D 1/8, and then apakah probability A sampai C. So kalau total dia 1/8, so kita tolak je lah probability of grade ataupun better grade dan D adalah bersamaan dengan 1 tolak 1/8 tambah dengan 1/16. Dia akan dapat 13/16. Okay. Okay, next we go to the next bahagian. Okay, so basically tadi adalah the final example untuk 5.1. So sekarang kita nak tengok 5.2. So 5.2 kita nak belajar berkaitan dengan basic rules of probability. So basically dua benda lah, iaitu union and mutually exclusive event. Okay, sebelum kita pergi kepada mutually exclusive event ataupun union, saya nak bagi tahu tentang benda ni lah. Okay, benda ni dia sangat-sangat penting. So dalam nota tu tak ada.
So ini adalah yang kita panggil sebagai complement punya rules. Okay, sebab apa dalam nota dia tak ada. Saya nak tambah sikit. Okay, and benda ni kita akan guna dalam soalan lah. Okay, so yang pertama adalah kita ada A intersect dengan B prime. Okay, A intersect dengan B prime. So macam mana kita nak cari A intersect dengan B prime? Sebab kita tak boleh nak cari A intersect dengan B prime ni secara direct. Okay, so kita kena gunakan formula. So formula adalah sama dengan probability of A tolakkan dengan probability of A intersect dengan B. Okay, so kenapa dapat macam tu? Sebab kalau you tengok A intersect dengan B prime ni adalah dekat sini. Okay, yang merah ni, ini adalah A intersect dengan B prime. So untuk dapatkan area ni, you kena, ni adalah A, ini adalah B. So untuk dapatkan area tu, kamu kena cari PA, okay, and then tolakkan dengan bahagian yang dekat dalam ni. Okay, so ini sebenarnya adalah PA intersect dengan B. Okay, sebab tu PA tolakkan dengan PA intersect dengan B. So ni tengah-tengah ni adalah intersection lah. Okay, yang kedua PA prime intersect dengan B. Walaupun dia sama, nampak sama kan? Ni A B prime, ni adalah A prime B. Tapi formula dia lain. Kalau A prime intersect dengan B, kita akan gunakan B. B tolakkan dengan A intersect dengan B. Dia sama je konsep dia. Ini adalah A dan ini adalah B. So A intersect dengan B prime tu adalah dekat sini. Okay, ni adalah A prime intersect dengan B. So untuk dapatkan area yang orange ni, you kena tolakkan PB semua, tolakkan dengan yang dekat tengah-tengah ni. So yang tengah-tengah ni adalah probability of A intersect dengan B. Sebab tu PB tolakkan dengan A intersect dengan B. And then kalau dua-dua prime, A dua-dua prime maksudnya A prime intersect dengan B prime ataupun A bar intersect dengan B bar. Dia adalah bahagian yang dekat luar, lain daripada A dengan B lah. So ni supposedly adalah A dan ini adalah B. So yang ni senang je tolakkan dengan A union dengan B. So A union B ni semua ni lah yang A union dengan B. So ni adalah A union B. So untuk dapat bahagian luar, tolakkan satu, tolakkan A union dengan B. Okay, so nanti kita tengok example nanti adalah dia punya macam mana kita nak guna formula ni. Okay, so now we go to the basic punya rules of probability lah. So ni memang basic of the basic. So kalau kita ada union, probability of A union B, so yang ni kita panggil sebagai union. Dia punya formula adalah PA tambah dengan PB tolak A intersect dengan B. Okay, PA tambah PB tolakkan dengan A intersect dengan B. So kalau you lukis dia punya Venn diagram, so A union B adalah semua kan, basically adalah apabila PA, ni adalah PA tambahkan dengan PB. So ditolakkan dengan dia punya intersect. So intersect tu kat tengah-tengah ni lah.
Okay, union ni adalah semua, dua-dua A dengan B. Disebabkan dia ada intersection, so kita kena tolakkan dengan intersection tu untuk dapatkan A dengan B. Okay, sebagai contoh, let's say kita ada PA sama dengan 0.3, PB sama dengan 0.4, A intersect B sama dengan 0.1. So kita nak cari A intersect, A union dengan B. So kalau kita tengok formula, PA tambahkan dengan PB, tolakkan dengan A intersect dengan B. So 0.3 tambah 0.4 tolak 0.1. So 0.7 tolak 0.1, 0.6. Okay, yang kedua A union B prime. Okay, A union B prime. So A union B prime. So dia adalah A union B prime ni semualah kan. Okay, so maksudnya A union dengan B. And then prime. So maksudnya bukan yang ni, dia dekat luar. Dia selain daripada A union B. So dia adalah bersamaan dengan 1 tolak probability of A union B. So A union B kita dah cari tadi 0.6. Dapatlah jawapan dia 0.4. Okay, dan yang C, A union B prime. So ada tak yang tadi? Tak ada, dia intersect. Okay, A union B prime. A union B prime. A union B prime. So kita ada A and then union dengan B prime. B prime selain daripada B. So inilah bersamaan dengan 1 tolak probability of, ataupun kita guna formula, sama dengan PA tambah dengan PB tolak probability of A intersect dengan B prime. So PA sama dengan 0.3. PB prime adalah 1 tolak 0.4. Maka dapat 0.6 tolak PA intersect dengan B prime. So yang ni sama dengan tadi tu. A intersect dengan B prime sama dengan PA tolak A intersect B. Okay, saya sambung kat sini. 0.3 tambah 0.6 tolak, so PA adalah 0.3 tolak A intersect dengan B 0.1. Kita akan dapat 0.9 tolak 0.2, 0.7. Okay, and then yang D, so yang D ikut yang tadi lah. A intersect dengan B, A prime intersect dengan B adalah sama dengan PB tolak PA intersect dengan B. Betul tak? A prime. Okay, so A prime dengan bar ni sama je sebenarnya. Okay, dia sama. So masukkan je lah PB adalah 0.4
PA intercept B adalah 0.1. So sama dengan 0.3. Okay. And then bar ni kalau kita nak cari kan, sebagai contoh, katalah kita ada PA sama dengan 0.4. So untuk cari dia punya prime ataupun kita panggil sebagai complementary, you kena tolakkan lah 1 tolak 0.4. So dapatlah 0.6. Okay, boleh. Okay, next example, a total of 765 persons have multiple jobs in city. Of them, 260 are female, 289 are married, and 172 are female and married. Find the probability that a randomly selected person with multiple job is female or married. Okay, so basically kita punya total person adalah 765 orang. Dia kata daripada semua tu 260 adalah female. So kita boleh kata 260 bahagi dengan 765. 289 adalah married. And 172 are female and married. Female and married. Find the probability that an certain person with multiple job is female or married. So dia nak cari probability of female or married. Okay, so nak bagi tahu lah kalau antara dia punya tips, kalau N tu dia adalah intersect. Kalau O biasanya union. Okay, N intersect or union. N intersect or union. So dia nak cari probability female or married. So female or married. So F union M. Ni bukan U lah, ni adalah union. Ni adalah intersect. So F union male. So kalau kita ke formula tadi, dia sama dengan probability of female tambah dengan probability of male tolak probability of female intersect dengan male. So probability of female adalah 260 bahagi 765 tambah probability of male 289 bahagi dengan 765 tolak 172 bahagi dengan 765. So tekan je lah calculator and dapatkan jawapan dia. Dia akan dapat lebih kurang 377 over 765. So itulah conclusion. Okay. Okay, next. In a junior class of 28 pupils, 7 are in a both sports team and the school band. There are 16 pupils involved in sports team and 10 in the school band. By using Venn diagram, find the probability that a pupil chosen at random is only in the school band. Okay, so yang ni disuruh guna Venn diagram. So Venn diagram tu apa? Venn diagram tu yang inilah. Ush.
Okay, lepas tu sports team and the school band, there are 6 new sports team and school band, 5 new. So basically daripada information yang diberikan ni kita boleh kata kita ada dua lah. Satu sport team, satu lagi adalah school band. Okay, yang ST adalah sports team, SB adalah school band. So kata lain ini adalah ST dan ini adalah school band. So dia kata 16 terlibat dengan sports team. So 16 kat sini, 10 dalam school band. And 7 are both. So both ni maksudnya dua-dua. So 7. So kalau kita tambah, tak cukup 16. So dia lebih. So maksudnya 28. So maksudnya kita kena tolak lah. Sebab 7 tu dah termasuk antara dua-dua kan. So 16 tolak 7. Okay, so macam yang kat tadi, union ni, union ni adalah O. So O adalah union. So kalau kita guna formula probability of school band tolak dengan probability of ST intersect dengan SP. So probability of ST 9/28 tambah 3/28 tolak 7/28. Saya akan dapat 5/20. Okay, and then yang ke C is neither a sport team or the school band. So maksudnya dia memang tak masuk dua-dua lah. So kita boleh kata ST, S-band and then union. So ini kita boleh tengok direct daripada kita punya Venn diagram tu sebab kita dah kira dah. So jawapannya adalah 9/28. So yang ni dia memang tak masuk school band, dia tak masuk sport team.
So yang ni kita dah kira tadi adalah 9/28. Tak perlu nak kira lah. Boleh je kira tapi nanti kamu akan dapat 9 juga. Okay. Okay, next barulah kita masuk kepada yang kita panggil sebagai mutually exclusive event. Kalau kau ingat lagi masa kita belajar dekat DK tu, dekat Dewan Mutiara tu, kita ada dua event lah. Satu kita panggil sebagai mutually exclusive dengan independent. So yang ini adalah mutually exclusive. So apa itu mutually exclusive? Mutually exclusive ni basically adalah event yang tidak boleh berlaku secara serentak ataupun together. For example, kita nak dapatkan event even and odd number dalam eksperimen of dice rolling is mutually exclusive. Sebagai contoh, katalah kita baling dadu kan. So event untuk mendapatkan nombor genap ataupun nombor ganjil ni adalah mutually exclusive. Maksudnya dia tak boleh berlaku secara serentak. Maksudnya dia tak boleh dapat ganjil dengan genap dalam masa satu masa. Dia mesti dapat ganjil ataupun dapat genap. So apa kriteria untuk menjadikan dia adalah mutually exclusive? Senang je. Kamu punya intersection dia cannot be equal to 0. Intersection dia adalah equal to 0. Sebab dia tak boleh berlaku secara serentak kan. So maksudnya dia tak ada persilangan ataupun dia tak ada intersection. Okay. Jadi by using basic laws of probability yang kita belajar tadi, kita tahu kalau kita kira union B, A union B, dia adalah bersamaan dengan PA tambah PB tolak dengan A intersect dengan B kan. Tapi sebab A intersect dengan B adalah sama dengan kosong untuk mutually exclusive. Okay, ingat ini hanya untuk mutually exclusive. Kalau dia bukan mutually exclusive, kita punya formula adalah yang ini. Tapi kalau mutually exclusive, disebabkan kita punya intersect tu sama dengan kosong, maka kita boleh kata yang A intersect dengan A union dengan B adalah bersamaan dengan PA tambah dengan PB. Okay, sebab dia tak ada intersection. Soalan-soalan yang kita buat tadi ni semuanya ada intersection. Dia ada intersection kat sini. Yang ini pun ada intersection. Yang ini pun ada intersection. Sebab tu kita gunakan formula yang ini. Okay, faham Kalau mutually exclusive, dia tak ada intersection. Jadi, kita punya formula dia akan jadi PA union B adalah bersamaan dengan PA tambah PB sahaja. Okay, so kalau kita lukis dalam dia punya Venn diagram, dia akan jadi macam ni lah. Dia ada A dengan B je. Sebab tu kita boleh tambahkan dia. Tapi kalau bukan mutually exclusive, kita kena consider dia punya intersection. Sebab tu kita kena tolakkan dengan dia punya intersection. Okay. Ini hanyalah untuk mutually exclusive sahaja. Kalau dia tak kata itu adalah mutually exclusive, kamu tak bolehlah guna formula PA tambah dengan PB. Ini hanya untuk mutually exclusive. Okay, sebagai contoh, tengok example yang pertama lah. If C and D are two events where PC sama dengan 0.1, PD sama dengan 0.2 and PC union D sama dengan 0.3, determine whether C and D are two mutually exclusive event. So kalau ada keluar soalan macam ni, dia suruh show yang dia adalah mutually exclusive, senang je, kamu hanya perlu proof yang C ataupun A intersect dengan D adalah bersamaan dengan kosong. Okay, saya kena show kan C intersect dengan D sama dengan kosong. So macam mana nak show? So kalau kita gunakan properties ataupun basic probability law, probability of C union D adalah bersamaan dengan PC tambah dengan PD tolakkan dengan C intersect dengan D. Okay, so kalau kita masukkan dalam formula dia punya nilai ni kan, PC adalah 0.1 tambah 0.2. So kalau
kita assume yang intersect ni adalah kosong kan. So kita akan dapat 0.3. So kalau kita tengok dia sama dengan union B. Okay. So kita boleh katalah since probability of C union D adalah bersamaan dengan PC tambah dengan PD. So C and D are mutually exclusive event. Okay. So macam saya cakap, formula ni hanya untuk mutually exclusive sahaja. Kita boleh kata C union D sama dengan PC tambah dengan PD. Kalau dia bukan mutually exclusive, tak bolehlah guna formula ni. You kena tolakkan dengan dia punya intersection. Okay. So nanti dalam soalan tutorial rasanya ada kot. Dia suruh determine whether dua event ni adalah mutually exclusive. So cara dia you show lah yang C intersect dengan D ni adalah kosong. Okay, and then soalan B, find P C prime and P C prime D prime. So P C prime ni senang je, satu tolak probability of C. C pun dah bagi 0.1, so jawapan dia 0.9. C prime intersect dengan D prime ni pun kita dah belajar tadi. Dekat yang mula-mula tadi, formula dia adalah A bar intersect dengan B sama dengan satu tolak P A union B. So ini maksudnya satu tolak probability of C union D. So C union D pun dia dah bagi, which is 0.3, so dapatlah 0.7. Okay. Okay, next, 5 graduates of equal ability apply for a vacancy. Only one applicant will be successful. The applicants are Iqbal, Danish, Nabil, Azlan and Hairi. Find the probability that Hairi will be successful. Okay, so the thing is, dia ada lima orang lah. Iqbal, Danish, Nabil, Azlan dan Hairi. Tapi dia kata hanya one applicant sahaja yang akan successful. So maksudnya probability of successful adalah bersamaan dengan 1/5. Tapi dia tak bagi tahu lah siapa. So kita boleh kata probability of Hairi successful adalah bersamaan dengan 1/5. Okay, and then yang kedua, Iqbal or Nabil will be successful. Okay, so yang ni kalau you tulis dalam bentuk probability, dia akan jadi Iqbal union Nabil. Okay, so yang ni kita akan jadi probability of Iqbal tambah dengan probability of Nabil. Okay, so kenapa yang ini kan, walaupun dia tak bagi tahu dia adalah mutually exclusive, tapi saya guna formula ni sebab kita tahu kalau Iqbal berjaya, Danish, Nabil, Azran dan Hairi dia takkan berjaya. So maksudnya dia takkan berlaku secara serentak. Okay, maksudnya kalau contohnya kalau sebab dia kata hanya satu applicant je yang akan berjaya. So dia tak boleh Danish tu berjaya dengan tak berjaya, tak boleh. Kalau Danish berjaya, yang lain semua gagal. Kalau Nabil berjaya, yang lain gagal. Azlan berjaya, yang lain gagal. Hairi berjaya, yang lain pun gagal. So kita boleh kata yang ini adalah mutually exclusive. Walaupun dia tak bagi tahu. So kena pandai-pandai lah tengok dia punya soalan. So kita nak cari Iqbal or Daniel will be successful, maksudnya berapa probability of Iqbal ataupun berapa probability of Daniel.
So 1/5 tambah dengan 1/5. So dia akan jadi 2/5. Okay, next example, a bag contains 5 blue balls, 6 pink and 8 greens. A ball is drawn randomly from the bag. Find the probability that the ball selected is pink ataupun pink or blue. Okay, so yang ini dia bagi tahu dia ambil satu ball je. So kita hanya consider sekali je lah dia ambil. So probability of pink, so yang ni senang je lah. Pink ada 6. Total dia berapa? 6, 11 tambah 8 berapa? 19. 8 tambah 6 tambah 5. So 19. And then probability of pink or blue. So yang ni pun sama, walaupun dia tak bagi tahu dia adalah mutually exclusive, tapi kita tahu dia tak boleh ambil dua-dua ataupun ambil lebih dari satu lah. So maksudnya kalau dia ambil pink memang pink je. Kalau dia ambil blue memang blue sahaja. So kita kira lah probability of pink adalah 6/19 tambah dengan probability of blue adalah 5/19. Akan jadi 11/19. Okay. So ingat ini hanyalah untuk mutually exclusive event sahaja kita boleh guna benda ni. Kalau dia tak kata mutually exclusive, you kena tolak lah dengan dia punya intersection. Tapi sebab dalam kes ni memang tak ada intersection, so kita guna PB tambah PB, PP tambah PB sahajalah. Okay, next K and L are two events where PK sama dengan 0.3, PL is to 0.2 and PK union L sama dengan 0.5. Macam sama je soalan dia ke? Tapi yang ni CD. Okay lah. Okay, tak apalah, kita jawab je. Determine whether K and L are mutually exclusive event. Samalah, kita kena consider yang K intersect dengan L adalah sama dengan kosong. So PK union L adalah bersamaan dengan PK tambah dengan PL tolak dengan PK intersect dengan L. So PK adalah 0.3, PL adalah 0.2, tolakkan dengan intersect kita assume adalah kosong, so akan dapat 0.5. So maksudnya dia sama dengan PK union dengan L. So boleh tulislah since PK union L adalah bersamaan dengan PK tambah dengan PL, K and L are mutually exclusive events. Find PL and PK. So yang ni sama lah tadi kan. P L prime adalah bersamaan dengan 1 tolak PL. So PL adalah 0.2. Akan jadi 0.8. And then PK intersect dengan L prime adalah bersamaan dengan 1 tolak PK union L. So 1 tolakkan dengan 0.5. So sama dengan 0. Soalan dia sama je macam tadi. Soalan nombor 1.
Okay. So habis 5.2. So 5.2 basically kita belajar dua sahajalah, iaitu formula union. Formula A union B sama dengan A tambah dengan PB tolakkan dengan A intersect dengan B. Tapi kalau mutually exclusive, dia akan jadi PA tambah dengan PB sahaja sebab PA intersect dengan B adalah bersamaan dengan kosong. Okay, dua benda ni kita belajar 5.2. So ada masa lagi sikit, kita masuk kepada 5.3. So 5.3 adalah multiplication rule and conditional probability. So yang ni kita akan tengok independent pula. Tadi mutually exclusive, nanti kita akan tengok independent dengan conditional probability. Okay, first kali kita tengok apa itu conditional probability. So conditional probability is the probability that an event will occur given that another event has already occurred. If A and B are two events, then the conditional probability of A given B is written as, okay, so conditional probability ni dia adalah probability kalau probability atau event tu dia dah berlaku dulu. Okay, sebagai contoh, contohnya macam apa? Contoh conditional probability dia dah berlaku. Ada tak contoh? Okay, contohnya macam ni lah apa? Dia ambil dua barang, satu coklat dengan milk coklat dengan 7 coklat. Jadi conditional ni ada apabila dia kena ambil milk coklat dulu, lepas tu dia ambil plain coklat. Jadi kita nak kira plain coklat tu sama dengan berapa. Okay, so maksudnya dia yang milk coklat tu dia dah ambil dah, dia dah berlaku sebelum dia ambil plain coklat. So itu adalah contoh conditional probability. Ni je. Okay. So apa beza dia dengan probability yang sebelum ni? Probability yang sebelum ni dia tidak berlaku sebelum tu. Maksudnya dia tak kisah pun benda tu dah berlaku ke belum. Tapi conditional probability ni dia mesti dah berlaku. Okay. Maksudnya kalau antara A dengan B tu, A tu dia mesti berlaku dulu, lepas tu baru B. Itu adalah conditional probability. Macam mana kita nak tulis? So tulisan dia ataupun dia punya formula adalah A, lepas ada palang ni. Palang ni kita sebut sebagai given. Okay, A given B adalah bersamaan dengan apa? Probability of A intersect dengan B bahagi dengan PB. So kalau yang nampak dia punya formula tu, kita akan ambil yang bawah, yang hujung tu jadi dia punya bahagi. Ataupun kalau kita balikkan, probability of A given probability of B given A adalah bersamaan dengan probability of B intersect dengan A bahagi dengan A. So nampak formula dia? Kita akan bahagi dengan probability yang hujung ataupun yang sebelah kanan. Okay, yang sebelah kanan ni akan jadi bahagi dia. Masalah probability of A given B is read as the probability of A given B. We also can write the formula as so yang ini pun boleh lah kalau kita nak gunakan apa? Kita nak rearrange the formula. Kita boleh pindahkan PA, so dia akan jadi macam ni. Okay.
So yang penting you kena hafal lah formula ni. Okay, sebab yang ni dia masuk dalam exam. So you kena tahulah macam mana nak tulis dia punya formula. Okay, the events A and B are such that PA sama dengan 1/3, PB sama dengan 1/4 and PA unit B sama dengan 1/2. Find PA intercept dengan, PA given. So, kalau kita ikut formula dia, PA intercept dengan B bahagi dengan PB. So A intercept B dia tak bagi Okay, A intercept dengan B tak bagi, tapi kita boleh cari. So untuk cari A intercept dengan B, kita gunakan formula A union B sama dengan PA tambah dengan PB tolak A intercept dengan B. So A union B sama dengan 1/2 sama dengan 1/3 tambah 1/4 tolak A intercept dengan B. So sebab kita nak cari A intercept B kan, so kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi A intercept dengan B sama dengan 1/3 tambah 1/4 tolakkan dengan 1/2. Dia akan dapat 1/12. Masukkanlah 1/12 bahagi dengan PB. PB sama dengan 1/4. So dapatlah jawapan dia. Lebih kurang 1/3. Okay, next. A intercept dengan B prime tadi kita dah tengok dia punya formula akan jadi P berapa tadi? A intercept B prime, PA tolak A intercept. PA tolak A intercept dengan B. So akan dapat PA sama dengan 1/3 tolak A intercept B tadi cari 1/12. So 1/3 tolak 1/12. Okay, A given B prime bersamaan dengan A intercept dengan B prime bahagi dengan PB prime. Okay, so ni adalah contoh kalau dia ada B prime, so ikut je formula dia. Dia akan jadi A intercept dengan B prime bahagi dengan PB prime. So A intercept dengan B prime tadi kita dah cari, which is 1/4 bahagi dengan PB prime adalah 1 tolak probability of B kan. So probability of B adalah bersamaan dengan 1/4. 1 tolak 1/4 sama dengan 1/4 bahagi dengan 3/. So akan dapat 1/3. Okay, so ini adalah contoh macam mana conditional probability. So untuk conditional probability ni kamu hafal je lah dia punya formula. Formula dia intersect dengan bahagi dengan PB. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Next week kita akan sambung lagi lah conditional probability. Okay. Thank you very much and see you next week.